Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Jadi, pada pagi ini kita bersua kembali dalam PDPR Mata Pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3. Terlebih dahulu, cikgu ingin memperkenalkan diri. Nama cikgu Nurmiana Girai merupakan guru pelatih yang menjalani latihan mengajar selama 2 bulan. Jadi, untuk tempoh 2 bulan ini, cikgu akan mengambil alih cikgu Wata untuk mengajar kamu semua. Jadi, cikgu harapkan kamu dapat berikan kerjasama yang terbaik kepada cikgu. Baiklah, tanpa membuang masa, cikgu ingin memaparkan ataupun menunjukkan set induksi yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, mari kita sama-sama tengok. Baiklah, untuk set induksi kita pada hari ini, cikgu akan paparkan 2 gambar, iaitu yang pertama mengenai pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang ini di sini kita boleh rujuk kepada piramid makanan di sini. Tentunya kalau pemakanan seimbang akan berkaitan dengan penjagaan tahap kesihatan, mengelakkan penyakit kronik dan juga mengurangkan kadar obesiti. Itu adalah berkaitan dengan pemakanan seimbang. Kita beralih pula kepada punca pemanasan global, di mana untuk punca pemanasan global di sini terdapat 3 isi utama. Yang pertama, penebangan pokok. Yang kedua, penggunaan pendingin hawa. Dan yang ketiga, pembangunan yang tidak terancang. Jadi, di bawah ni kita tengok mengenai rangka ulasan. Jadi, ulasan itu apa? Nanti cikgu akan terangkan. Untuk isi tersurat, ini merupakan yang kita dapat dari bahan tersebut. Untuk isi tersirat, tersirat ni kita nak dapat dari mana? Untuk isi tersirat ini, kita akan dapat dari huraian kepada isi tersurat. Baiklah kelas, jadi berdasarkan gambar yang telah cikgu paparkan pada set induksi sebentar tadi, cikgu rasa kamu sudah jelas dan faham apa yang akan cikgu ajar pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemindahan maklumat, iaitu pada bahagian ulasan. Untuk hari ini cikgu akan tekankan mengenai kemahiran membaca sahaja di bawah standard pembelajaran 2.2.3, iaitu membaca dan memahami serta membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan grafik. Untuk hasil pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid diharap dapat yang pertama memahami format serta teknik menulis ulasan dengan baik. Yang kedua, meringkaskan keseluruhan maklumat berdasarkan bahan grafik yang diberikan dalam bentuk peta buih. Baiklah, apa itu ulasan? Jadi, ulasan ialah soalan pemindahan maklumat daripada pelbagai bentuk bergambar kepada maklumat bertulis yang terletak pada bahagian C kertas 1. Markah yang diperuntukkan adalah 15 markah, di mana ulasan ini kamu semua perlu tulis antara 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Ulasan ini juga ditulis dalam 1 perengan sahaja. Cikgu akan beralih kepada 5 langkah menulis ulasan. Jadi, untuk langkah yang pertama, murid hendaklah baca arahan soalan dan teliti bahan yang diberi. Yang kedua, tulis isi tersurat. Yang ketiga, tuliskan isi tersirat. Yang keempat, bina ulasan dan gunakan penanda wacana yang sesuai. Dan langkah yang kelima ialah kira patah perkataan dan tulis di bahagian bawah. Baiklah, kita beralih pula kepada panduan menulis ulasan.
Yang pertama, untuk panduan menulis adalah berdasarkan langkah yang pertama tadi, baca arahan serta kehendak soalan dengan teliti. Di sini cikgu berikan contoh, iaitu contoh soalan dia akan bagikan bahagian C ulasan, dia akan nyatakan markah yang diperuntukkan dan juga masa yang dicadangkan iaitu 15 minit. Jadi, kamu perlu baca arahan ini dengan teliti. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 perkataan. Ini merupakan arahan bagi soalan. Okey, ini arahan soalan. Mana kamu nak dapat kehendak soalan? Untuk kehendak soalan pula, kamu kena rujuk kepada bahan ulasan yang disediakan. Jadi, untuk bahan ulasan, terdapat pelbagai jenis. Yang pertama, kita ada infografik, poster, iklan, ilustrasi kartun, graf dan juga carta pie. Baiklah, untuk yang kedua, murid perlu kemukakan isi tersurat. Untuk isi tersurat ni, dia merupakan maklumat yang terdapat dalam bahan yang diberikan. Baiklah, kita tengok kepada contoh yang cikgu berikan di sini, iaitu mengenai kebaikan mempopularkan permainan tradisional. Yang pertama, kita ada produk pelancongan. Jadi, ini merupakan isi yang pertama. Untuk isi tersurat yang kedua, iaitu sumber hiburan. Yang ketiga, kita ada mengisi masa lapang. Dan yang keempat, iaitu mengekalkan warisan budaya. Bagaimana pula dengan isi tersurat untuk bahan yang sebegini, iaitu berbentuk iklan? Jadi, apa yang kamu akan nyatakan? Untuk bahan ulasan sebegini, kamu kena tulis ini. Kamu ingat akronim ni, ASBDB. Apa itu ASBDB? Ialah A apa, S merujuk kepada siapa, B bila, D di mana dan B berapa. Jadi untuk bahan ulasan sebegini kamu kena tulis apa. Apa ini dia merujuk kepada apa sambutan tersebut, apa aktiviti tersebut. Siapa di sini kita tengok siapa yang merasmi. Begitu juga dengan bila. Bila ialah kita rujuk pada tarikh sambutan tersebut diadakan. Di mana tentunya tempat dan berapa. Berapa ini dia merujuk kepada masa sambutan tersebut dijalankan. Okey. Ini adalah untuk penulisan isi tersurat. Isi tersurat dia sememangnya terdapat dalam bahan yang diberikan. Baiklah, seterusnya iaitu mengenai kemukakan isi tersirat. Untuk isi tersirat ini dia tidak terdapat ya. Tidak terdapat dalam bahan. Jadi apa yang kita nak tulis ialah, kamu ingat akronim MBK. Okay, MBK ini dia membawa maksud kepada mengapa, B adalah bagaimana atau contoh, dan K ialah kesan. Kamu boleh tulis mengapa, huraian mengapa, huraikan bagaimana dan huraikan kesan bagi sesuatu isu tersebut. Untuk isi tersirat ini sudah tentunya dia adalah huraian kepada isi tersurat. Okey, dia huraian. Seterusnya kita tengok kepada penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkan setiap ayat. Jadi di sini cikgu telah sertakan penanda wacana yang sesuai untuk kamu menghubungkan isi tersurat. Untuk yang pertama iaitu antaranya salah satunya. Kedua-dua ini dia sesuai untuk kita gunakan pada isi yang pertama. Okey, isi pertama sahaja. Jadi yang ketiga-tiga ini kamu boleh gunakan pada isi yang seterusnya, iaitu itu, seterusnya dan di samping itu. Okay, kita beralih kepada isi tersirat. Seperti yang cikgu katakan, untuk isi tersirat ni dia merupakan huraian kepada ini tadi, iaitu isi tersurat. Kamu boleh huraikan mengenai mengapa sesuatu itu berlaku.
Jadi kamu boleh gunakan penanda wacana. Hal ini dikatakan demikian. Hal ini disebabkan oleh, hal ini terjadi kerana. Kalau kamu memberikan huraian mengenai bagaimana ataupun contoh, boleh gunakan sebagai contoh, oleh itu dan misalnya. Dan jika kamu menghuraikan mengenai kesan, boleh juga gunakan penanda wacana kesannya, impaknya, implikasinya. Itu adalah mengenai penggunaan penanda wacana. Seterusnya, panduan menulis ulasan ini adalah berkaitan dengan jumlah patah perkataan seperti yang cikgu katakan tadi, iaitu kena tulis 80 hingga 100 perkataan sahaja. Kira patah perkataan dan tulis di bahagian bawah perenggan ulasan. Okay? Jadi, untuk panduan kamu semua, perkataan yang dikira sebagai satu perkataan ialah kata ganda. Contoh di sini ialah berlari-lari, menari-nari. Kata majmuk juga kita kira sebagai satu perkataan. Baik tangan. Kata depan, di depan, ke depan. Tarikh. 23 Julai 2021 kita kira sebagai satu perkataan. Nama khas iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Engkelili. Gelaran Profesor Madya Dr. Ramli. Dan yang terakhir iaitu angka yang ditulis dengan perkataan 23,500. Ini kita tulis sebagai satu perkataan sahaja. Bukan tulis kita kira. Kira sebagai satu perkataan sahaja. Baiklah, cikgu harap kamu faham mengenai panduan ataupun cara menulis ulasan sebentar tadi. Jadi, untuk bahagian kali ini, cikgu akan terangkan mengenai teknik menulis ulasan. Di sini ada dua teknik. Yang pertama iaitu teknik susi-susi dan yang kedua teknik sususu-sisi-si. Kita tengok dulu. Baiklah, untuk teknik susi-susi. Jadi, teknik ini teknik yang mudah untuk kamu kawal patah perkataan yang digunakan, iaitu melalui formula 8 ayat sahaja, iaitu satu ayat dia mengandungi 10 hingga 12 patah perkataan. Maksudnya 12 kamu darab dengan 8 di sini dia akan membawa kepada 96 patah perkataan. Dia tidak melebihi 100. Ini adalah merupakan formula 8 ayat tersebut. Ayat yang pertama iaitu mengenai arahan soalan. SU. Yang ayat yang kedua merujuk pada SU. Apa itu SU? SU adalah isi tersurat. Isi tersurat yang pertama. Untuk ayat ketiga SI. SI adalah isi tersirat yang pertama, iaitu huraian kepada SU ini. Dan untuk ayat yang keempat di sini iaitu isi tersurat yang kedua. Dia isi tersurat yang kedua dan SI dia ialah isi tersirat yang kedua. Ini merupakan di bawah ayat yang kelima. Untuk ayat yang keenam, tentunya isi tersurat yang ketiga dan ayat ketujuh ialah isi tersirat ketiga. Dan yang terakhir sekali untuk ayat yang ke-8 ialah penutup. Jadi nombor 1 hingga 8 dia bermaksud 8 ayat sahaja. Jadi 8 ayat ini dia membawa maksud ini tadi ialah arahan. Maksudnya di sini dia hanya menggunakan 3 isi sahaja. 3 isi tersurat dan dia ada 3 isi tersirat. Cikgu harap kamu semua faham dan jelas. Kalau tidak jelas nanti boleh beritahu ya. Baiklah, di sini cikgu telah sediakan
iaitu cara menjawab menggunakan teknik susi-susi. Iaitu cikgu sediakan teknik pasang siap. Jadi ini tadilah untuk ayat pertama kita ada arahan. Tajuk soalan ni dia merujuk kepada kehendak soalan lah. Kehendak ya. Cikgu harap kamu faham kehendak dia adalah berdasarkan ulasan ya, berdasarkan bahan kehendak. Okey. Jadi yang ini adalah ayat yang pertama. Jadi untuk ayat kedua kita terus masuk kepada SU1. SU1. Jadi salah satu kita tulis balik apa itu kehendak soalan tadi. Contohnya salah satu kebaikan membaca termasuklah. Okey, terus tulis isi dia, isi yang pertama. Ini merupakan ayat yang ketiga, di mana ayat ketiga ini dia merupakan huraian bagi isi yang pertama ini tadi. Jadi untuk huraian di sini dia menggunakan huraian mengapa. Jadi dia gunakan penanda wacana. Hal ini dikatakan demikian kerana. Itu adalah untuk ayat ketiga. Untuk ayat keempat terus masuk kepada isi tersurat yang kedua. Gunakan penanda wacana. Lepas tu terus tulis isi kedua. Juga merupakan di sini dia sebagai penambah dan tulis semula tajuk soalan. Okey. Sebagai contoh ini dia merupakan huraian ya. Huraian bagi isi yang kedua tadi, isi tersurat yang kedua. Jadi sebagai contoh dia bagi contoh ya. Okey, seterusnya kita telah masuk kepada isi yang ketiga, isi tersurat yang ketiga. Turut menjadi kita kembali lagi tulis kehendak ataupun tajuk soalan. Jadi untuk isi ketiga dia huraikan mengenai kesan. Di sini kita gunakan penanda wacana kesannya. Kesan dia. Okey, ini merupakan ayat yang ketujuh lah. Dan untuk ayat yang terakhir iaitu kesimpulan. Aku tulis ini dan semua pihak haruslah nyatakan cadangan dan jangan lupa letak harapan di penghujung. Jangan lupa juga untuk nyatakan berapa patah perkataan kamu ya. Okey, ini merupakan untuk kamu menjawab bagi teknik susi. Baiklah, kelas. Ini merupakan contoh serta jawapan lengkap untuk teknik susi. Jadi nanti kamu boleh baca. Untuk ini, cikgu telah pilih 3 sahaja isi, iaitu cikgu pilih bangga diri, lalai dalam pelajaran dan juga pembaziran wang. Untuk yang bertanda merah ni, dia merupakan perkara yang cikgu telah nyatakan pada kotak sebentar tadi iaitu kotak pada teknik pasang siap. Contohnya gambar. Gambar maksudnya di sini adalah arahan. Okey. Arahan. Okey. Jadi sebab di sini dia menunjuk kepada tajuk soalan atau kehendak soalan. Okey. Jadi salah satu iaitu penanda wacana yang kita gunakan tadi. Yang ini pun TS iaitu tajuk soalan. Dan di sini dia telah mulakan dengan SU1. Okey, lalai dalam pelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana ini dia merujuk kepada SI. SI iaitu isi tersirat yang pertama. Okey. Selain itu, dia telah masuk kepada isi yang kedua iaitu pembaziran wang. Pembaziran wang di sini sebagai isi yang kedua. Kembali kepada TS itu sebab larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah. Okay, sebagai contoh di sini dia adalah SI. SI untuk huraian yang untuk isi yang kedua. Jadi seterusnya bangga diri ini dia merupakan isi bagi sebab yang ketiga.
Dan kesannya di sini ialah belajar membandingkan telefon bimbit antara satu sama lain sehingga menyebabkan kes kecurian. Ini adalah merujuk kepada isi tersirat. Dan kesimpulan dia, semua pihak haruslah memainkan peranan dalam mengawal penggunaan telefon bimbit dan bertindak tegas. Maksudnya ini adalah cadangan. Dan harapan mereka ialah belajar mengutamakan pelajaran mereka. Ini adalah harapan. Dan jangan lupa, seperti yang cikgu katakan, untuk tulis patah perkataan. Di sini ada 97 patah perkataan. Jadi ini kita ada 8 ayat dan cikgu harap kamu dapat mengaplikasikan ini untuk penulisan ulasan pada kelas yang seterusnya. Okey. Baiklah, untuk teknik menulis ulasan dengan teknik su-su-su, si-si-si, maksudnya di sini ialah kita mengutamakan isi tersurat terlebih dahulu. Contohnya dia adalah berdasarkan bahan ulasan yang berbentuk seperti iklan lah. Jadi di sini yang pertama sudah tentu ayatnya sama seperti teknik susi sebentar tadi. Itu arahan menunjukkan apa tajuk dia ataupun kehendak soalan dia. Itu adalah ayat yang pertama. Jadi untuk ayat yang kedua, di sini ada dua isi. Dia adalah berdasarkan kepadatan isi yang terdapat dalam bahan tersebutlah. Contohnya di sini ada 2. Ini sebab mungkin isi tersurat dia adalah banyak. Untuk ayat ketiga kita ada berkaitan dengan masa. Untuk ayat keempat dia bercerita mengenai kempen itu dianjurkan oleh siapa. Okey. Dan seterusnya program yang diselitkan. Apa ini merujuk kepada apa program tersebut. Dan bermula dari tujuan kempen. Dari sini kita boleh olah ayat sendiri, iaitu dengan isi tersirat. Yang pertama iaitu mengenai tujuan itu apa. Lepas tu kita boleh nyatakan apa kebaikan tujuan tersebut itu pada isi tersirat yang kedua. Selain itu, kita dapat melihatkan pada contohnya lah, kita boleh juga bagi kebaikan yang lain. Okay. Ia bergantung juga kepada patah perkataan yang telah kamu gunakan. Contohnya, kamu masih kekurangan patah perkataan, kamu boleh tambah lagi ya. Okay, dan sudah tentunya boleh nyatakan kesimpulan semua pihak haruslah menyertai kempen ini supaya harapan kamu apa. Okay? Jadi jangan lupa juga untuk tulis patah perkataan. Baiklah, ini merupakan jawapan lengkap bagi soalan ini. Soalannya itu mengenai iklan Jom Kita Sehat, kempen cara hidup sehat 2014. Ini menggunakan teknik su-su-su, si-si-si. Jadi kamu boleh baca, cikgu telah berikan jawapan lengkap di sini ya. Kamu boleh seperti yang cikgu telah terangkan dulu tadi. Itu yang pertama ni lah arahan lah. Yang ini kempen cara hidup sehat adalah TS, tajuk soalan. Okay. Kita tengok di sini dia ada. Okay, untuk isi yang pertama iaitu ini. Okay. Isi yang kedua iaitu Dewan Ramai. TS. Kempen ini dianjurkan oleh komuniti ini. Dan juga ini kerjasama antara program yang diselitkan. Kita rujuk kepada ini. Kamu boleh pilih 2 lah. Okay. Lepas tu 2 ataupun 3 lah untuk tujuan program. Untuk program yang diselitkan tujuan. Tujuan di sini kita gunakan ayat yang sendiri. Kamu bagilah ayat yang sesuai dan huraian yang jelas dan matang.
Dan untuk harapan di sini, dia letakkan kesimpulan semua pihak haruslah menyertai kempen ini supaya kesehatan terjamin. Okey. Baiklah kelas, jadi berdasarkan penerangan cikgu sebentar tadi, cikgu telah terangkan mengenai langkah menulis ulasan. Seterusnya cikgu bagi panduan untuk kamu menulis ulasan, dan yang terakhir cikgu turut tekankan mengenai teknik menulis ulasan. Jadi cikgu harap kamu semua jelas dengan perkara tersebut, dan seandainya ada soalan boleh kemukakan pada grup WhatsApp kita ya. Baiklah kelas, untuk aktiviti pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu buat iaitu untuk arahan ni, ringkaskan maklumat secara menyeluruh mengenai topik pembelajaran hari ini dalam bentuk peta buih. Okey, ini adalah peta buih yang cikgu nak kamu gunakan lah. Apa yang kamu tulis di sini adalah ulasan, tajuk dia, tajuk yang kita pelajari hari ini. Okey, tajuk. Lepas tu, yang di bahagian tepi tu kamu tulislah apa yang kamu dapat, apa yang kamu faham. Kalau kamu faham lebih daripada 4, kamu boleh tambah di sini. Mana-mana dah, mana yang okey. Baiklah kelas, jadi untuk pembelajaran hari ini setakat ini sahaja. Jadi cikgu harap kamu semua faham dengan jelas apa yang telah cikgu sampaikan. Sekian, terima kasih.